Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih yang berbahagia saudara pengerusi tetap, Timbalan Pengerusi Tetap, yang dihormati Datuk Dr. Ashraf Wajidi bin Datuk Dusuki, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Yang dikasihi Saudara Syahril Sufian Hamdan, Naib Ketua Pergerakan UMNO Malaysia merangkap Ketua Penerangan UMNO Malaysia. Yang dihormati Wakil-Wakil Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia yang dibarisi oleh Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah dan juga ahli Parlimen Lenggong, Parlimen saya, Datuk Khairira Abdul Zahar dan juga Datuk Abdul Rahman. Yang dihormati Barisan Esko-Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Ketua-Ketua Pemuda UMNO Negeri, sahabat-sahabat Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian, seterusnya para perwakilan yang terus setia di bahagian masing-masing. Saya Muhammad Hamidi bin Baharudin, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Lenggong, ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Chief saya, Saudara Arif bin Abdul Majid, serta Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Perak. Bangun sikit Saudara Arif. Kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk berdiri di pentas yang cukup keramat ini dalam situasi norma baru COVID-19. Bahtera teguh di badai ombak, patah tiang lencong ke tepi. Biar musuh datang merosak, berundur kita jangan sekali. Sahabat-sahabat sekalian, pada hari ini saya ingin membawa kita semua untuk menyusuri kembali bagi bertanya kepada hati, berfikir dan merenung sejauh-jauhnya. Apakah sebenarnya agenda yang memandu Parti Keramat ini? Apakah sejarah dan paksi penubuhan Parti Keramat Orang Melayu dulu, kini dan selamanya? Bukan kerana apa? Takut kerana sifat manusia kadang-kadang terlupa, jarang-jarang nak ingat. Dan sejarah ini juga adalah untuk ingatan pada diri saya sendiri. Apabila disentuh soal perjuangan parti, UMNO tentu ia tidak boleh menyimpang daripada sebab utama UMNO ditubuhkan yang termaktub dalam fasal 3 Perlembagaan Parti, iaitu mengekalkan maruah dan martabat agama, bangsa dan tanah air. Perjuangan Abata ini adalah paksi perjuangan UMNO. Namun, janganlah hanya sekadar melaungkan, tapi tidak dizahirkan dengan tindakan. Ibarat pepatah Melayu, berenang-renang tak hanyut, terapung-apung tak timbul. UMNO itu ada sejarahnya tersendiri. Penubuhan UMNO yang penuh dengan titisan air mata, keringat dan darah membasahi tanah ini, harta yang digolok gadai. Demi apa tuan-tuan? Demi sebuah kebebasan yang diwarisi anak-anak serta cucu sehingga kini. Ingat sahabat-sahabat sekalian, UMNO kini bukanlah sebuah organisasi yang boleh diperdagangkan. UMNO itu adalah perjuangan, warisan sejak 75 tahun yang lalu yang diwarisi oleh kepimpinan hari ini. Kita sekarang yang akan menentukan apa yang akan kita corakkan pada masa akan datang. Budaya lompat parti, mengejar jawatan demi kepentingan diri, kenyataan terbuka yang mencemarkan parti, sifat bermuka-muka demi survival politik, adakah ini yang akan kita amalkan? Setuju atau tidak, pada saat ini
kita noktahkan mereka ini adalah wajah-wajah pengkhianat bangsa. Setuju atau tidak? Kalau setuju, saudara berkerusi tetap sila ambil maklum. Terima kasih tetap 2 minit lebih. Tapi saudara, adakah ini yang kita harapkan untuk memperjuangkan watan dan anak bangsa? Tidak malukah kita setelah sekian lama kemuliaan perjuangan ini diwarisi dari generasi ke generasi, dicemari dengan toksik seperti ini? Hanya kerana apa? Hanya kerana kesenangan dunia yang membutakan hati, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Pemuda negeri Perak menyelar tindakan sesetengah pihak yang mengeluarkan kenyataan yang berbau desakan agar Datuk Seri Presiden meletakkan jawatan. Harus diingat, sosok inilah yang mengemudi UMNO di kala ramai kalangan pemimpin yang lari malam tunduk kepada pakatan-pakatan haram lagi songsang. Sebagai Presiden UMNO dengan ahli keluarga yang besar tanpa kuasa eksekutif bukanlah satu tugas yang mudah. Ahli dan pemimpin UMNO perlu berfikir impak dan kesan kepada imej parti dan institusi Presiden melalui kenyataan-kenyataan peribadi yang dikeluarkan. Perbezaan pendapat harus diselesaikan secara berhemah dan bijak melalui konsep musyawarah. Hal dalaman parti tidak perlu diulas secara umum, kerana apa yang penting adalah bagaimana untuk menguatkan serta mengangkat martabat parti keramat ini. Dalam medan pertempuran, selain strategikalis masa dan pasukan yang kuat, kepercayaan dan keyakinan terhadap kepimpinan yang mengemudi bahtera adalah kunci utama kemenangan. Pemimpin dan ahli UMNO harus berprinsip dan konsisten dalam perjuangan. Jangan hanya menghunus keris tetapi tidak ke tubuh musuh. Sudahlah tidak ke tubuh musuh, ditikam pula sahabat sendiri. Kita sebagai hulu balang hendaklah terus berikrar dengan memberi sokongan penuh tanpa berbelah bahagi kepada Presiden serta kepimpinan tertinggi UMNO, biar patah sayap namun tetap bertongkat paruh. Selain mempertahankan institusi Presiden, saya juga nak peringat pada sahabat-sahabat pergerakan pemuda UMNO, jangan kita cuba-cuba mengeruhkan air yang tenang. 3 pemuda terumbang-ambing selepas PRU 14. Bos kita inilah yang tak kira siang dan malam, pagi dan petang, ribut hujan maupun panas terik, terus mengemudi dan membawa pemuda bangkit kembali. Mungkin dulu ada yang tertawa dan sinis dengan dasar yang dibawa oleh Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Tapi kini beliau telah buktikan kepada kita dengan pengukuhan pemuda sehingga kini. For your good deed, thank you, sir. Apa dia? For your good deed. Thank you, sir. Cukup. Sahabat sekalian, hari ini pemuda Perak datang bukan dengan tangan kosong. Perak datang dengan beberapa syur dalam mengangkat kembali UMNO untuk mengambil alih Putrajaya dan yang paling penting mengembalikan hak-hak rakyat. Secara peribadi, saya bersyukur UMNO mengalami kekalahan pada PRU 14 yang lalu. Belajarlah untuk melepaskan duka sekalipun kau rasa ia merabakkan jiwa. Kerana dengan kekalahan inilah
rakyat dapat menilai hanya UMNO satu-satunya kerajaan yang berkebajikan. Oleh itu, dalam mengembalikan tujuan ini, Perak mencadangkan syur-syur yang berikut. Syur yang pertama, pengundi muda jangan dikesampingkan. Pengundi muda yang akan masuk mengundi pada PRU 15 adalah aset yang tidak boleh kita pinggirkan. Sifat mereka yang bebas dan lantang dalam memperjuangkan sesuatu isu, terbuka dan sedikit beremosi harus kita tangani. Usaha-usaha mendekati kelompok ini harus dimulai sekarang dengan menggunakan data dan sains. Maksud saya, kaji demografi, kecenderungan dan bagaimana untuk memenangi hati mereka. Apa yang menggusarkan saya? Kelompok muda ini akan cenderung menyokong parti lain yang dikatakan membawa agenda perjuangan anak muda. Jangan pandang ringan gerakan ini sehingga jadi barah yang tiada penawarnya. Dengan jangkaan lebih 4 juta pengundi baru pada PRU 15, apa yang perlu buat adalah menyantuni pengundi muda baru ini. Jika kita ingin mencapai kemenangan, di samping memperkuatkan ahli-ahli parti di setiap peringkat. Di negeri Perak sendiri, saya ingin kongsikan kepada sahabat-sahabat sekalian, kerusi-kerusi yang dimenangi oleh parti selain pada UMNO, kebanyakan kerusi ini, UMNO adalah parti kedua memperoleh. Dan kalau kita bergerak menggunakan kekuatan jentera sepenuhnya, dibantu dengan sentimen pengundi yang kecewa pada PRU yang lepas, saya percaya dan terus akan percaya kita akan mampu memperoleh kemenangan yang besar. Yang kedua, jangan terpedaya kata-kata yang sedap didengar tetapi membunuh parti. Penganalisis politik yang diupah atas nama data dan sains melaga-lagakan ahli parti patut dikuburkan. Mereka ini hanya memanipulasi fikiran berdasarkan kertas dan pena sahaja tanpa memahami realiti sentimen rakyat. Pedulikan penganalisis politik yang diupah dan tumpukan hanya kepada kenyataan pemimpin parti. Kita yang turun padang, kita yang bersama rakyat, kita yang satuni mereka. Kenapa kita perlu dengar cakap mereka ni? Rata-rata dalam siri turun padang pemuda UMNO Perak, kami melihat rakyat mahukan UMNO kembali memerintah. Rakyat di akar umbi baik dari UMNO dan PAS mahu muafakat nasional diperkasakan. Tetapi ada segelintir pimpinan di atas sana cuba menangguk di air yang keruh. Mungkin kenyang dek kuasa, lepa dengan sedikit kemewahan atas nama perpaduan konon-kononnya. Air dalam bertambah dalam, hujan di hulu belumlah teduh. Hati dendam bertambah dendam, dendam dahulu belumlah sembuh. Dan show yang terakhir dari Perak adalah tawaran kepada rakyat. UMNO kini harus mendasarkan apakah tawaran yang boleh diberikan pada rakyat. Pendekatan kita mestilah bersifat wasatiyah, mampu dicapai, realistik dan yang paling penting tidak mengulangi kesilapan manifesto bukan kitab suci. Tawaran ini harus dibawa dan disebar luas ke seluruh peringkat. Jadikan tawaran ini sebagai tunjang dan tuntas khususnya dalam menghadapi PRU 15 kelak. Perlu diingat hari ini pelbagai parti yang akan menawarkan pelbagai tawaran untuk mendapat sokongan daripada rakyat. Jadi kita perlu pastikan tawaran UMNO adalah the destiny. Jangan bila nak pilihan raya baru nak mencongak manifesto yang ingin ditawarkan. Ibarat sudah terhantuk baru tengadah. Kita harus gantungkan cita-cita setinggi gunung. Bermimpilah setinggi-tinggi langit. Kerana jika kita jatuh, kita akan jatuh di antara bintang-bintang.
Sahabat sekalian, UMNO hari ini dikenali sebagai parti yang terbesar dengan jumlah kerusi yang terbanyak. UMNO adalah antara parti bercorak demokratik yang tertua di negara-negara membangun serta masih kuat kedudukannya setelah melalui berbagai peristiwa dan cabaran. UMNO dihormati kawan dan lawan di atas prinsip-prinsip keadilan, ketegasan, keupayaan dan kestabilannya menjalankan dasar-dasar yang telah diperakui mampu mencorak pentadbiran negara. Oleh itu, kita selaku pemuda yang menjadi sayap kepada parti bertanggungjawab untuk merejuvenisasikan parti UMNO supaya terus kekal relevan khususnya di kalangan anak-anak muda. Inilah yang dikatakan destinasi kebangkitan. Ayuh pemuda, bangunlah, bangkitlah, bunyikan semboyan, kibarkan panji-panji pemuda tika dan saat ini kerana hari ini adalah penentu hari esok. Jangan diremehkan UMNO, jangan disentuh parti keramat ini. Biar bermandi keringat, biar bercerai nyawa dan badan, namun UMNO tetap kita pertahankan. Tegap tiang di singgah sana, teguh berdiri di laman cindai. Takkan pemuda berputus asa, tidak gentar menempuh badai. Kita pemuda, pemuda, Bangkit kembali. pemuda, Bangkit kembali. pemuda. Bangkit kembali. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Muhammad Hamidi bin Baharudin.